Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dengar? Ini grup pencinta ilmu Sungai Pelik ke? Halo, Assalamualaikum. Minta komen sikit. Puan Alizah Ahmad, grup Sungai Pelik. Grup pencinta ilmu Sungai Pelik kan? Mungkin berlaku sedikit kerosakan sebab saya dah masuk tadi daripada pukul 10. Tepat pukul 10 je saya masuk, tapi tak ada apa-apa penyertaan. Mungkin ada sedikit kerosakan. Wallahu alam. Apa, kita mulakan majlis kita sementara menanti kehadiran teman-teman kita yang lain insya-Allah. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada hari ini kita mendengar satu hadis Nabi SAW. Hadis ini daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummi Salamah adalah salah seorang daripada isteri-isteri Nabi SAW. Qalat, setelah berkatalah ia, dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salamah. Dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wa akhlufhu fi aqabihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wabsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Rawahu Muslim. Ini kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW pergi menziarahi rumah Abu Salamah. Abu Salamah ni dia ada isteri namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ni nanti akhir sekali nanti jadi isteri Nabi Muhammad SAW. Tapi pada masa ni dia belum lagi menjadi isteri Nabi. Suami kepada Ummi Salamah ni namanya Abu Salamah. Kedua-dua mereka ini suami isteri yang sangat soleh dan juga solehah. Jadi kata Ummi Salamah, masa tu suami dia Abu Salamah meninggal. Dia kata apa? Dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salamah. Rasulullah SAW masuk. Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Abu Salamah. Yang waktu itu kata dia masih terbuka matanya. Jadi masa dia masuk dalam rumah Abu Salamah tu, Rasulullah nampak mata Abu Salamah terbeliak begitu. Abu Salamah dah meninggal dunia dah. Abu Salamah dah meninggal dunia. Nabi masuk tu, Nabi tengok mata dia masih terbuka lagi. Maka bila Nabi lihat mata dia terbuka lagi,
fa'aghmadahu, maka Nabi pun memejamkan matanya. Jadi Nabi pun pergi, ya, Nabi pun pergi, lalu dia pun pergi tutupkan mata Abu Salamah yang baru saja meninggal dunia. Ya, baru dia meninggal dunia. Jadi Nabi pergi ke rumah Abu Salamah yang baru meninggal dunia, Nabi nampak mata dia terbuka. Waqad syaqqa basaru, terbuka dua mata dia. Lalu Nabi SAW pun duduk dan dia pun fa'aghmadahu, Nabi pun tutup, pejamkan mata Abu Salamah. Barulah jenazah itu tertutup matanya. Thumma qala, kemudian Nabi pun bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ahul basaru. Sesungguhnya bila nyawa itu telah dicabut, maka diikuti oleh mata. Jadi maksud dia, mengapa orang meninggal dunia ni mata dia terbuka? Sebab bila roh dia keluar, roh kan keluar ikut umbun-umbun. Bila roh dia keluar gitu, bila roh tu keluar, mata tu dia pandang roh tu. Itu yang mata tu terbeliak tu. Itu yang mata dia terbeliak, dia pandang roh tersebut. Dia pandang roh dia yang keluar tu. Sebab tu mata dia ikut roh tu, itu yang terbuka, terbeliak tu. Ya. Inna ruha idza qubida tabi'ahul basaru. Sesungguhnya bila nyawa itu telah dicabut, maka diikuti oleh mata. Fadaha nasun min ahlihi. Mendengar sabda Nabi itu, para keluarganya menangis dengan keras sekali. Jadi bila mereka dengar gitu, menangislah keluarga Abu Salamah. Menangis betul. Ya. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Ya, maka Nabi bila tengok keluarga Abu Salamah menangis bila dia cakap begitu, Nabi pun bersabda, janganlah kamu sekalian berdoa untuk dirimu sendiri kecuali dengan yang baik-baik, karena sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Jadi Nabi SAW apabila melihat kaum keluarga Abu Salamah ni menangis gitu, Nabi takut nanti akan terkeluar daripada mulut mereka kata-kata yang tak baik. Ya, jadi Nabi berkata, ingat, kamu boleh menangis, tetapi janganlah kamu berdoa. Arti jangan apa yang keluar dari mulut kamu tu melainkan benda yang baik-baik. Sebab bila kamu minta, bila kamu doa, malaikat mengaminkan doa kamu. Jangan. Jadi sebut yang baik-baik. Jadi kita sebutlah bila nampak gitu, ya Allah, rahmatilah Abu Salamah. Ya Allah, ampunkan Abu Salamah. Malaikat pun amin. Amin, amin. Itu dia. Ya. Ini Nabi pesan. Sebab takut nanti bila dah menangis, dah sedih sangat, dah tak boleh kontrol mulut tu, maka keluar macam-macam kat mulut tu. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu, kata Rasulullah SAW, mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Ya, qala thumma qala, kemudian Nabi SAW lantas berdoa. Lepas tu Nabi pun tunjukkan kepada mereka apa benda yang patut mereka buat bila mereka berada depan jenazah. Apa benda yang patut mereka buat, apa benda yang mereka patut ucapkan, apa benda yang mereka patut doakan bila mereka berada depan jenazah. Sebab ketika itu malaikat sedang mengaminkan. Maka Nabi ambil peluang untuk berdoa sepuas-puasnya untuk jenazah tersebut. Tengok apa Nabi doa. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Nabi angkat tangan, dia kata apa? Ya Allah, ya, engkau ampunkanlah untuk Abu Salamah. Ampunkanlah Abu Salamah. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyina. Dan kau angkatlah derajatnya ya Allah. Kau tinggikanlah derajatnya dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Warfa' darajatahu, dan kau angkatlah derajatnya ya Allah. Ya, fil mahdiyina, daripada kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Mana orang-orang yang dapat petunjuk ni? Orang-orang soleh lah. Jadi Nabi doakan Abu Salamah ni, ampunkan dosa dia dan angkat derajat dia, supaya dia dapat tergolong daripada kalangan orang-orang yang mahdiyin, orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wakhlufhu fi aqibihi
fil ghabirin. Ya. Berilah keturunan yang baik di belakang hari. Jadi, dan ya Allah, Abu Salamah ni dah meninggal dunia, maka engkau berikanlah keturunan dia selepas ini, keturunan orang yang baik-baik. Yang ditinggalkannya ni, isteri yang ditinggalkannya, anak yang ditinggalkannya, biarlah mereka ini lepas ini menjadi pewaris Abu Salamah yang baik-baik, melahirkan golongan yang baik-baik. Sebab mereka ini nanti akan menolong Abu Salamah dalam doa mereka, dalam amal soleh mereka. Ya. Kemudian Nabi berdoa lagi, waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ampunkanlah kami dan ampunlah dia wahai Tuhan yang mentadbir segala alam. Nabi pun doa untuk dia, doakan untuk diri dia sekali. Wabsah lahu fi qabrihi, dan ya Allah, ya, kau lapangkanlah kuburnya. Wabsah lahu fi qabrihi, dan kau lapangkanlah kuburnya ya Allah. Wa nawwir lahu fihi, dan kau terangkanlah ia di dalam kuburnya. Wa nawwir lahu, dan kau terangkanlah dia ya Allah fi qabrihi, di dalam kuburnya. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia sampai saja di rumah Abu Salamah, di mana Abu Salamah pada waktu itu baru saja meninggal dunia. Ya. Jadi Nabi SAW, dia pergi ke rumah Abu Salamah, dia lihat jenazah Abu Salamah baru saja meninggal dunia. Ketika itu, oleh kerana baru meninggal dunia, Nabi melihat mata dia terbuka. Maka Nabi pun terus menutupkan matanya, tutup matanya elok-elok. Lalu Nabi berkata, sesungguhnya manusia ini, mata ini, mengapa dia terbeliak? Kerana dia mengikut roh tu bila roh tu keluar. Mana bila roh tu keluar, dia pandang gitu, itu yang mata dia boleh terbeliak, maka kita tutupkan dia. Kita tutupkan mata dia tu. Ya. Dan Nabi dalam hadis ini melarang keras orang yang datang situ oleh kerana terlalu sedih, mendoakan perkara-perkara yang tidak baik, menyebut benda-benda yang tidak baik, kerana malaikat pada ketika mengaminkan apa yang mereka sebut. Nampak? Jadi tuan-tuan yang sekalian, ketika itulah Nabi mengajar yang hadir itu doa-doa yang perlu mereka panjatkan kepada arwah itu. Jadi bermakna bila kita menziarahi jenazah, disunatkan kita mendoakan untuk jenazah tersebut. Jangan kita pergi sana pergi isap rokok, jangan kita pergi sana pergi mengumpat, jangan kita pergi sana pergi termenung. Doakan, kerana pada ketika itu malaikat mengaminkan doa. Mengaminkan doa kita bila kita berada di hadapan jenazah yang macam tu. Jadi ambil peluang untuk berdoa sebanyak-banyaknya untuk jenazah ini. Antara doa yang Nabi panjatkan apa dia? Allahumma gfir di Abi Salamah. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosa Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan kau angkatlah darjatnya supaya dia dapat bersama dengan orang-orang mahdiyin, orang-orang yang mendapat hidayah dan petunjuk daripada engkau. Ya. Dan Nabi juga berdoa, wabsah lahu fi qabrihi, dan kau luaskanlah untuknya dalam kuburnya. Minta engkau luaskan kubur dia. Luaskan kubur dia ya Allah. Dan wa nawwir lahu fihi, dan kau terangkanlah kuburnya ya Allah. Jadi itu doa yang Nabi baca apabila Nabi menziarahi orang yang baru saja meninggal dunia. Nampak tu? Tuan-tuan yang dihormati sekalian, itu kita doa untuk orang yang baru meninggal dunia. Ya betul kata Puan Hamidah tadi. Doakan jenazah, bukan pergi sana duduk termenung. Jangan duduk termenung. Doakan, ambil masa. Sebab pada masa tu malaikat ada, dia mengaminkan doa kita. Bayangkan kalau kita duduk di tempat jenazah tu, bukankah kita mengharapkan, ya Allah, yang datang ni tolonglah doakan aku. Yang datang ni tolong doakan aku, sebab sekejap lagi aku akan dikebumikan. Sekejap lagi aku akan duduk di alam barzah. Tolong doakan aku. Itu harapan jenazah tersebut. Harapan dia kepada kita yang datang ziarah. Sebab itu kita disuruh pergi ziarah jenazah. Ya, bila kita pergi ziarah jenazah, daripada sebelum dia dimandikan. Sebelum dia dimandikan, kita tunggu sampai dia dimandikan. Dikapankan, kemudian kita hantar dia ke kubur. Maka pahalanya mendapat 2 gunung emas. 2 gunung emas Uhud. Kan gunung Uhud tu kan besar tu. 2 emas sebesar gunung Uhud. Allah Ta'ala bagi pahala kepada orang yang pergi menziarahi jenazah daripada sebelum dia dimandikan sampai dia dikebumikan. Besar pahalanya. Tapi pergi sana jangan duk isap rokok, jangan duk termenung, tetapi
kita mendoakan dia. Bacalah surah Al-Baqarah, bacalah surah Yasin, bacalah Al-Quran. Hadiahkan pahala-pahala kepada jenazah tersebut, kerana dia meronta-ronta minta benda tu daripada kita. Bagi kita Baqarah tu apalah nilainya kalau orang baca untuk kita. Itu hari ni kalau orang kata saya bagi awak 1000 dengan saya bacakan Baqarah untuk awak, agaknya kita pilih mana? Pilih kalau bagi Baqarah aku dapat apa tu? Ya, dapat dengar je lah. 1000 dapat beli macam-macam. Itu kita yang hidup. Orang yang telah terdampar sejuk, membeku tubuh dia tu, orang itu ketika itu mengharapkan Baqarah daripada kita, mengharapkan Yasin daripada kita, mengharapkan doa daripada kita. Sebab itu pergilah ziarah orang meninggal dunia, ya. Tapi hati-hati, yang perempuan-perempuan ni pergi tu aurat tu jaga, ya. Jangan duk bercampur laki-laki perempuan dekat depan jenazah tu. Ya, itu nanti boleh jadi haram pula. Baik. Kita dengar satu hadis Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qol, ya, daripada Ummi Salamah. Ini daripada Ummi Salamah juga, yang tadi suami dia meninggal dunia tadi. Yang mana Ummu Salamah ni akhir sekali dia kahwin juga dengan Rasulullah SAW. Itu, ya. Kita cerita sikitlah. Abu Salamah dengan Ummu Salamah ni, dia ni suami isteri yang soleh dan solehah. Jadi Ummu Salamah pernah berkata kepada Abu Salamah, ya, saya berjanji, itu, saya tidak akan kahwin lain lah kalau abang meninggal dunia, kata dia. Sebab dia tengok suami dia Abu Salamah ni memang suami yang sangat baik. Bagi dia dah tak ada pengganti dah. Sehingga dia berjanji kepada suami dia, kalau suami dia meninggal dunia, dia tak kahwin dah. Sebab apa? Sebab Abu Salamah ni orang yang baik sangat. Lepas tu Ummu Salamah kata, wahai Abu Salamah, berjanjilah kamu macam aku janji. Berjanjilah. Maka bila Abu Salamah kata, aku tak nak janjilah, itu. Aku harap kalau aku meninggal dunia, kalau ada orang yang lebih baik daripada aku, ambillah, tak ada masalah, kata Abu Salamah. Itu. Jadi Abu Salamah meninggal dunia, Nabi SAW datang ziarah, dan bila dah habis edah Ummu Salamah, Nabi pun datang merisik. Nabi datang merisik Ummu Salamah. Ya, datang Ummu Salamah, tanya Ummu Salamah macam mana. Ummu Salamah ni ingatan dia kepada suami dia masih kuat lagi. Dan dia tengok suami dia tak ada penggantinya, sebab Abu Salamah ni terlampau baik, orangnya baik. Nabi tanya dia, boleh aku datang, boleh aku nak minang kamu jadi isteri aku? Ummu Salamah kata, dia cari alasan lah, itu. Dia cari alasan supaya nak tolak mentah-mentah gitu, takut Rasulullah tersinggung. Dia pun kata, wahai Rasulullah, aku ni ada anak ramai, besok nanti susah. Mana kau nak jaga anak aku lagi, mana nak jaga aku lagi? Itu kata Rasulullah, tak apalah, anak kamu tu kita jagalah sama-sama. Itu. Jadi Ummu Salamah berfikir, apa lagi alasan nak bagi ni? Ya Rasulullah, saya ni orang yang kuat cemburu, ya Rasulullah. Susah kau nak jaga saya nanti. Nabi kata, cemburu itu nanti boleh dididik supaya jadi orang yang tidak cemburu. Ya, boleh dididik. Jadi lama-kelamaan Ummu Salamah ni nak tolak macam mana ni? Ada je jawapan yang Nabi bagi. Itu ya. Ada je jawapan yang Nabi bagi. Jadi pada ketika itu, dia teringat. Suami dia, arwah suami dia pernah berpesan, kalau ada orang yang datang masuk minang kamu lepas aku tak ada, walaupun aku ni kamu kata baik, terimalah. Kalau dia tu lebih baik daripada aku. Kalau ada orang itu lebih baik daripada aku selepas aku meninggal, dia masuk minang, terimalah. Maka bila dia teringat pesanan suami dia, Rasulullah sudah pastilah lebih baik daripada suami aku. Memanglah suami aku Abu Salamah ni orang yang baik, bagus. Tapi Rasulullah SAW ini ialah orang yang terbaik. Jadi ketika itu, dia pun menerimalah pinangan Nabi SAW. Jadi semenjak itu, jadilah Ummu Salamah ini isteri kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kedua ini juga diriwayatkan daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qalatlah, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Nabi kata, apabila kamu sekalian datang kepada orang-orang yang sakit
atau datang menziarahi orang yang meninggal dunia, maka berkatalah yang baik-baik, kerana sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Ini pesan Nabi. Pesan Nabi apa? Bila kamu pergi ziarah orang sakit, kamu pergi ziarah orang meninggal dunia, maka bercakap yang baik-baik, doa yang baik-baik. Sebab apa? Sebab ada malaikat yang sedang mengaminkan. Ya, jadi ada malaikat yang sedang mengaminkan doa tersebut. Jadi bila dah malaikat mengaminkan, malaikat ni tak ada dosa, dia dekat dengan Allah, tiba-tiba dia mengaminkan doa kita. Macam mana jadinya? Ya, jadi sebab itu bila kita pergi ziarah orang sakit, doa baik-baik untuk dia. Ya, semalam kita dah dengar macam mana hadis Nabi menziarahi orang sakit. Ya, Nabi berdoa untuk orang sakit tu, bahkan Nabi dakwah lagi orang sakit. Itu, ketika Nabi ziarah, ingat lagi semalam kita baca hadis bagaimana Nabi menziarahi seorang budak laki-laki Yahudi yang sakit. Nabi dakwah dia masuk Islam. Jadi sempat juga kalau kita ziarah orang sakit, di samping kita doa, kita dakwah dia, ajak dia. Nanti insya-Allah lepas sihat ni nanti bolehlah ke masjid. Paling tidak gitu. Ya. Paling tidak begitu. Lepas sihat ni nanti insya-Allah bolehlah ikut program pengajian kita, hikam kita. Kita beritahu dia gitu. Ini jadual dia. Lepas sakit nanti bila kita orang surau buat macam tu, saya rasa pasti dia akan timbul rasa keinsapan dalam hati dia, lepas ni nak ikutlah pengajian ilmu. Gitu. Jadi Nabi pesan dalam hadis ni apa dia? Bila seseorang kamu pergi menziarahi orang sakit, pergi menziarahi orang meninggal dunia, berkata yang baik-baik, berdoa yang baik-baik. Sebab apa? Sebab ada malaikat yang mengaminkan doa kamu ketika itu. Dan Nabi sambung lagi. Qalat, berkatalah Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu, dan ketika suami aku Abu Salamah meninggal dunia, aku datang berjumpa dengan Nabi SAW, maka aku berkata, ya Rasulullah, inna Aba Salamata qad mata. Wahai Rasulullah, suami aku Aba Salamah telah meninggal dunia. Qala, apa kata Nabi? Quli Allahumma ighfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Maka Nabi kata, wahai Ummu Salamah, maka engkau hendaklah berdoa seperti doa ini. Apa dia? Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa aku, walahu, dan ampunkan dosa Abu Salamah, ampunkan dosa dia. Ya, waqibni minhu uqba hasanah, serta gantikanlah kepada saya ganti yang lebih baik. Ya, boleh ketika tu dah boleh doa dah. Waqibni minhu uqba hasanah. Ya, maka gantikanlah untuk aku gantian yang lebih baik ya Allah. Itu antara doa yang boleh diucapkan. Ya. Faqultu fa'aqabanillahu man huwa khairun li minhu. Kemudian Allah mengganti kepada saya seorang yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, wahai Abu Salamah, wahai Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah ni meninggal dunia suami dia, kata Ummu Salamah, suami aku dah meninggal dunia Rasulullah. Nabi kata, engkau pergi berdoa. Apa doa dia? Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku, walahu, dan ampunkan dia ya Allah. Dan kau tunjuklah kepada aku ganti yang lebih baik daripada dia. Dia doa. Bila dia doa, tunjukkanlah aku pengganti yang lebih baik daripada dia. Allah Ta'ala kabulkan. Selepas Rasulullah SAW mengkebumikan Abu Salamah dan Ummu Salamah habis iddah, Allah Ta'ala ijab kabulkan Nabi kita dengan Ummu Salamah. Bermakna doa pada waktu itu makbul. Doa di hadapan jenazah itu maknanya makbul. Ummu Salamah doa minta Allah Ta'ala berikan pengganti yang lebih baik daripada suami dia. Boleh. Dan di sini juga tidak menjadi satu kesalahan bagi mana-mana isteri yang berdoa demikian. Sebab Nabi SAW ajar Ummu Salamah berdoa seperti itu. Sebab sebagai wanita itu, ialah bila suami dah meninggal dunia, siapa yang nak menolong dia? Anak-anak kecil-kecil lagi. Itu. Ya, jadi tak payahlah. Biarlah saya sampai ketua itu tak payah. Nabi ajarkan dalam hadis ni, berdoa engkau wahai Ummu Salamah, ya Allah berikanlah aku pengganti yang lebih baik daripada dia. Kata Ummu Salamah, Allah kabulkan doa aku. Selepas aku habis iddah, Nabi SAW datang pinang dia, dan dia berkahwin dengan Nabi SAW. Sudah tentu Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah. Walaupun Abu Salamah ni memang suami yang baik, Abu Salamah ni memang seorang lelaki yang soleh. Ya.
Baik. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, kita dengar satu lagi hadis Nabi SAW. Hadis ini daripada Abi Musa radhiyallahu anhu. Ya. Anna Rasulullah SAW qala, "Idza mata waladul abdi, qala Allah Ta'ala li malaikah, qabattum walada abdi." Fayaquluna na'am. Fayaqulu qabattum samarata fuadi. Fayaqulu na'am. Fayaqulu famadha qala abdi. Fayaqulun hamidaka wastarja'a. Fayaqulu Allah Ta'ala, ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Rawahu Tirmizi. Hadza hadisul hasan. Hadis ini sangat hebat. Hadis ini sangat hebat. Hadis ini sangat hebat. Coba tengok hadis ini. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Musa al-Asy'ari. Dia kata apa? Anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW telah bersabda. Apa sabda Nabi? Cuba dengar betul-betul. Nabi bersabda, "Idza mata waladul abdi." Apabila meninggal dunialah seorang anak daripada hamba Allah. Maknanya seorang laki-laki dia ada anak. Itu maksud dia. Waladul abdi itu artinya anak kepada seorang lelaki. Seorang laki-laki, Ahmad, ada anak nama Ali. Tiba-tiba malaikat cabut nyawa si Ali. Sedih tak Ahmad? Ahmad sedih nak sebagai bapa. Jadi Nabi kata apa? Apabila meninggal dunialah seorang budak seorang budak kepada anak kepada seorang lelaki, mana dia ambil anak dia, maka lelaki itu sedih. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat yang cabut nyawa budak tu. Apa kata Allah? Qabattum walada abdi. Hei malaikat, engkau telah mencabut nyawa anak kepada salah seorang daripada hamba aku. Malaikat kata, na'am, ya Allah. Fayaqul, Allah berfirman lagi, qabattum samarata fuadi. Engkau telah mencabut nyawa jantung hati dia. Budak itu jantung hati bapa dia. Tiba-tiba engkau cabut nyawa budak tu, engkau telah mencabut jantung hati bapa dia. Maka malaikat kata, na'am, ya Allah. Fayaqul, maka Allah berkata, famadha qala abdi. Bila engkau cabut nyawa anak dia, apa kata bapa dia? Allah Ta'ala nak dengar laporan daripada malaikat. Masa engkau cabut nyawa budak tu, apa kata bapa dia? Malaikat berkata, hamidaka wastarja'a. Bapa dia memuji engkau, ya Allah. Bapa dia memuji engkau dan juga wastarja'a, dan dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wastarja'a tu artinya dia mengembalikan segala urusan kepada Allah. Inna lillah, sesungguhnya kami ini daripada Allah. Wa inna ilaihi, dan kepada Allah narji'un, kami akan kembali. Itu mana yarji', itu mana dia kembalikan kepada Allah. Dan dia memuji engkau, mana sedikit pun tak meronta, sedikit pun tidak mengamuk, sedikit pun tidak orang kata hilang ingatan. Bahkan bila Allah cabut nyawa anak dia, hamidaka, dia memuji engkau ya Allah. Dan juga dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pulangkan benda ni kepada engkau ya Allah. Mana dia redha benda tu berlaku. Allah Ta'ala berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah. Wahai malaikat, tolong buatkan untuk hamba aku ni sebuah rumah dalam syurga. Hebat hamba aku ni. Hebat dia sebab apa? Kita cabut jantung hati, cabut nyawa anak dia, pengarang jantung hati dia, tiba-tiba dia puji aku. Tiba-tiba dia kembalikan urusan ini kepada aku. Allah kata, bina untuk lelaki ini sebuah rumah dalam syurga. Wasumuhu baital hamdi. Dan engkau namakanlah rumah itu rumah pujian. Jadi rumah itu dinamakan rumah pujian. Maka maknanya meredai apa yang berlaku daripada kematian itu, pahalanya sangat besar. Balasannya sangat besar, dapat sebiji rumah dalam syurga. Maknanya kalau rumah dah ada dalam syurga, boleh masuk syurga tak katanya? Boleh lah. Itu. Dah rumahnya pun Allah Ta'ala dah sediakan dalam syurga. Rumahnya pun Allah Ta'ala dah sediakan dalam syurga, maka boleh masuk syurga lah. Ya. Jadi begitu ya yang dia ajar kepada kita sebagai orang Islam, untuk redha, belajar untuk meredai apa yang berlaku.
Tidak ada siapa yang boleh melawan suratan takdir. Ya, tidak ada siapa yang boleh melawan suratan takdir. Itulah lemahnya hamba dan itulah berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi cukuplah 2 hadis, 3 hadis yang kita dengar pada hari ini untuk sama-sama kita amalkan insya-Allah, ya. Terima kasih bagi yang istiqamah mendengar kuliah ini. Terima kasih. Tadi saya pukul 10 dah masuk dah. Saya pun tunggu sampai pukul 10 tak ada orang, saya pun tutup lah. Itu tiba-tiba Puan Liza hubungi dengan WhatsApp, ada pula orang masuk. Jadi saya pun kembali semula, ya. Jadi inilah kerja kita dengan Allah. Kerja kita dengan Allah untuk Islam, untuk Rasulullah. Jadi sama-sama tuan-tuan mendengar, saya cuba menyampaikan apa yang ada. Mudah-mudahan ada kebaikannya untuk kita. Setiap hari 3 hadis, setiap hari 2 hadis kita dengar, insya-Allah boleh melembutkan hati kita insya-Allah. Ya, so itu saja daripada saya. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita semua. Esok jangan lupa hari Isnin pukul 10 pagi bersama saya. Kalau boleh pukul 9.59 tu dah ada lah semua. Itu pukul 10 je bam kita start. Banyak hadis kita boleh dengar gitu. Ya, jadi insya-Allah kita akan berjalan dalam memahami kitab Riyadhus Shalihin untuk kita sama-sama mendapat manfaat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.